Kertas 1 dia sama objektif, iaitu 40 soalan, jadi kena jawab semua soalan. Okey, dan untuk objektif di sini dia hanyalah mengingat, dan ini konstruk di sini mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Okey, ini untuk kertas 1 dan tempoh masanya adalah 1 jam 30 minit. Okey, 1 jam 30 minit. Lepas itu untuk kertas 2. Kertas 2 dia ada bertulis di sini subjektif respon terhad dan juga subjektif berstruktur. Ya, respon terhad ni maksudnya mereka yang tentukan apa macam dia straightforward lah, apa yang mereka nak supaya kamu cari, dia tidak terbuka. Untuk matematik dia tidak ada terbuka lah, dia kecuali sains mungkin ada yang respon terbuka lah. Respon terbuka. Jadi ini adalah terhad. Kemudian kita ada soalan subjektif berstruktur. Dia ada 3 bahagian. Bahagian A, B dengan C. Bahagian A, kalau dahulu dia cuma ada 2 bahagian saja, A dengan B. Kali ini dia ada 3 bahagian. Bahagian A 10 soalan, jawab semua soalan. Sini 10 soalan, 40 markah, jawab semua soalan. Kemudian bahagian B 5 soalan, 45 markah, jawab semua soalan. Maksudnya di sini 9/5 ini adalah satu soalan di 9 markah, maksudnya di sini. Kemudian untuk yang ini 10 soalan mungkin dia antara 3 hingga 5 markah lah. Untuk bahagian A di sini. Bahagian B 5 soalan. Bahagian C ada 2 soalan tapi jawab 1 soalan saja. Kerana soalan C ini mungkin soalannya agak sukar lah. Soalan bahagian C mungkin soalannya agak susah. Kerana selalunya dia nak bezakan antara A dan juga pelajar B macam tu lah. So membawa kepada 100 markah. Dia combine semua 100 markah. And then apa konstruknya? Dia tu mengingat, memahami, mengaplikasi. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada di situ. Semuanya dinilai konstruk dia. Macam mana kita nak mengingat konsep ataupun mungkin just soalannya simple lah, mengingat dan memahami ini. Mengaplikasi ni selalunya yang menghitung, banyak menghitung, menganalisis. Menganalisis ni contohnya macam graf tadi. Menganalisis berapakah peratusan panjang yang kurang daripada 2.5 cm, contohnya menganalisis. Dia menganalisis daripada graf. And then membuat penilaian, and then mencipta. Nanti kita tengok contoh soalan dia. So tempoh masanya adalah 2 jam 30 minit. Kemudian aras kesukarannya masih sama. 532. Maksudnya di sini kalau kita ada 40 soalan, kalau kita pecahkan ini, maksudnya 20 soalan aras rendah, 20 aras rendah macam mana, 12 aras sederhana dan juga 8 soalan yang aras tinggi. So maksudnya di sini untuk level kamu orang sekurang-kurangnya sepatutnya boleh jawab boleh jawab sekurang-kurangnya lebih daripada separuh, kerana kebanyakan soalannya adalah soalan aras rendah lagi banyak. Untuk objektif ni kalau boleh skor lebih besar daripada 20 lah. So nanti dia akan combine dengan kertas 2. And then kalkulator saintifik dua-dua boleh digunakan. Boleh digunakan. Kemudian alatan geometri ini contohnya adalah jangka sudut, mungkin jangka lukis. Boleh dibawa lah alatan geometri ini. So ini adalah KSSM format dia. Format dia. Dan kalau kamu tengok di sini ini yang menggurunkan di sini kerana dia menguji daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5.
Maksudnya apa yang kamu orang belajar masa form 1 masih akan keluar dalam SPM. Cuma dia soalannya tidaklah seperti soalan tingkatan 1, mungkin dia akan selitkan sedikit di situ. So cikgu pun tidak sure apa yang kamu orang belajar dalam tingkatan 1, 2, 3. So cikgu tidak ajar. Tapi dia ada diselitkan di situ. Diselitkan dalam soalan SPM. Contoh soalan. Kita tengok contoh soalan macam mana. Ungkapkan, ini adalah nombor bentuk piawai. Ini yang paling mudah dia. Ini adalah aras rendah. Ini adalah soalan aras rendah. Sepatutnya soalan macam ni tak boleh salah lah. Aras rendah. Ungkapkan dalam bentuk piawai. Ini contohnya soalan dia. Soalan 2, ini menggunakan apa dia, cash flow. Ini adalah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Kalau ini adalah pengurusan kewangan, dan kita belum belajar hari itu, tahun lepas tak sempat. Mungkin ada antara kamu yang ada baca lah, cikgu tidak pasti. Ini pengurusan kewangan, cash flow. And then inilah contohnya juga yang kita pernah belajar masa form 4. Graf laju masa. Cari tempoh masa dalam saat laju seragam objek itu. Ini pun adalah memahami aras rendah. Laju seragam adalah kelajuannya adalah yang sama, iaitu ketika daripada 5 saat ke 12 saat, iaitu jawapannya adalah A. Ini adalah yang tahun lepas kita belajar lah. And then soalan 4, dia ni form 4 tidak ada. Form 5 kalau tak silap saya. Form 5 pun tak ada. Form 5 hari tu kita belajar graf tansin cos sekarang. So ni mungkin mendengar rendah kamu orang dah belajar. Graf kuadratik, dia mengenal pasti. Dia diberi satu persamaan, lepas tu kamu orang kena kenal pasti apakah graf yang sesuai dengan ini. Ini graf ini. Inilah graf kuadratik. Contoh-contoh dia. Ini adalah statistik. Statistik. Jadi kamu orang ada belajar masa form 4 juga. Kadang-kadang dia kena faham lah dia punya soalan dia. Kalau kita tengok jadual menunjukkan skor yang diperolehi oleh sekumpulan murid dalam satu kuis. Maklumat yang diberi adalah murid yang mendapat skor melebihi 2 akan diberi hadiah. Melebihi 2, dia punya keyword sini kadang-kadang mengelirukan, atau jangan tidak ada yang keliru. Diberi bilangan murid yang mendapat hadiah ialah 2 kali ganda bilangan murid yang tidak mendapat hadiah. Maklumat macam inilah yang selalu membebankan kamu orang untuk berfikir. Kalau kita tengok orang yang dapat hadiah adalah bilangannya adalah tambah, iaitu sama dengan 30. Maksudnya kalau 2 kali ganda, maksudnya di sini K adalah sama dengan 5. Kerana K tambah 10 adalah sama dengan 15. Jadi dia adalah 2 kali ganda bagi yang dapat hadiah. Jadi jawapannya A. Ini contoh soalan ya. And then ini yang berkaitan dengan bukan transaksi, penjelmaan. Hari itu kita pun dah belajar juga penjelmaan titik. Ini adalah under translasi. Di bawah satu translasi ni yang mudah punya. Kalau yang susah tu putaran dengan pembesaran. Putaran pembesaran tu susah. Kalau dia adalah pantulan, translasi ni senang saja. And then ini adalah kebarangkalian. Tajuk kebarangkalian tahun lepas kita dah belajar. So itulah contoh-contoh soalan kertas 1. Dia bagi contoh 7 sahaja. Kemudian untuk kertas 2, kita tengok yang ini form 4, form 5 kita tak pernah belajar. Tapi daripada form 1, 2, 3 mungkin kamu orang belajar ni, iaitu mencari isi padu gabungan pepejal. Ini mencari isi padu gabungan pepejal. Jadi banyak-banyak isi padu ini kamu orang kena tahu macam mana nak cari isi padu bagi first kali kubus, kubus, kuboid, kon, piramid, prisma,
apa lagi ya, dan juga silinder. Okey, kerana formula ni ada diberi dalam exam. Okey, formula ini ada diberi dalam exam. Ya, cuma masalah di sini kalau dia cari isi padu gabungan tak ada masalah. Yang bermasalahnya di sini adalah bila dia suruh kamu cari salah satu panjang bagi pepejal ini. Contohnya dikata berapakah tinggi prisma ini ataupun berapakah tinggi bagi kubus ini. Tu mungkin dia agak sukar lah, okay? Kerana dia lebih susah kamu nak cari dia pindah ke kiri ke kanan ya. Kemudian soalan ini iaitu mencari persamaan garis lurus. Tahun lepas kita pun dah belajar juga, okay? Nanti kita akan ulang kaji benda ni ya. Ini adalah penakulan matematik, penakulan mentik, okay? Premis 1, premis 2 tahun lepas dah belajar. And then ini adalah sama juga, iaitu graf jarak masa. Okey, tengok macam mana contoh soalan ya. 4 soalan, 4 markah, 2 markah, 2 markah sana. Ya. Bukan semua topik masuk dalam kertas 2, dia tak semestinya semua. Dia hanya yang tertentu sahaja. Okey. Ini adalah ketaksamaan linear. Ini kamu orang belajar masa form 3 to 1 rasanya. So kita tak ada belajar. Oh, sorry. Ini adalah ketaksamaan, graf ketaksamaan. Ini form 4 kita dah belajar. Yang melorek-lorek tu. And then ini adalah statistik form 4, iaitu mencari mean variance bagi data tak terkumpul. Okay. Kemudian memberi justifikasi siapakah yang layak atau lepas ni. Ini adalah contoh soalan menilai ya. Memberikan justifikasi. Soalan yang menilai. And then ini masih juga pembesaran, penjelmaan. Okey, berkaitan dengan penjelmaan. Penjelmaan and then bahagian C, contoh bahagian C. Okey, contoh bahagian C ini adalah iaitu apa ni, insurans kah? Bukan, ini matrix. Ini matrix, dia gabung dengan kamu tengok di sini ya. Ini adalah bahagian apa dia tu, pasal insurans cukai ya. Okay. Ada apa ni? Dan ini matrix saya rasa ini dalam bentuk matrix. Matrix. Dia ada di sini kaedah matrix. Kalau ni memang agak tough lah. Ini markah 8 markah. 8. Ada sambungan ya. C pula. A B C panjang betul lah. 3, 7, 12, 15. Dia ada bersambung-sambung. Cari nilai minimum. So ini adalah dia punya format contoh-contoh soalannya. Dia sepintas lalu cikgu dedahkan dengan kamu orang. And then kita ada senarai rumus. Okay, ini adalah senarai rumus. Ini berkaitan dengan indeks, faedah mudah, faedah compound, and then jumlah bayaran balik. Ini adalah yang kita tak belajar lagi ya, iaitu pengurusan kewangan form 4. Okay, kita tertinggal hari itu. And then inilah perkaitan algebra dan relationship. Yang ini kebanyakan kamu orang belajar juga dalam tingkatan 1 hingga 3. Yang ini tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Ini tingkatan 4. Ini pun ada juga tingkatan 4. Ini matriks tingkatan 5. Matriks songsang ya. Matriks songsang. Ya, jadi hari ini jadi ada banyak senarai rumus di sini ya. Ya. Tengok statistik pun ada juga diberi di sini. Cuma tahu cara pakai saja. Ya. Jadi untuk hari ini cikgu akan mulakan ulang kaji kita menggunakan apa ni? Sukatan dan geometri ya. Okey. So untuk ini, kalau kamu tengok latihan yang cikgu ada share itu,
formula yang ke 3, 4, 5, 6. Ini ada lagi area of kite sini ya. Ini pun baru bagi cikgu sebab cikgu tak pernah ajar tentang luas layang ni ya. And then luas trapezium semua tu ini adalah permukaan. So hari ini kita akan tengok berkaitan dengan bulatan okey, bulatan yang ada sudut. Okey. So kalau kita tengok formula di sini, lilitan bulatan adalah 2 pi j. Okey, 2 pi j dan nilai pi ini selalunya adalah 22/7 ataupun 3.142. Bergantung dengan soalan lah, kadang-kadang dia akan bagi nilai ini. Okay, straightforward. And then luas bulatan pi j kuasa 2. Okay. And then untuk mencari panjang lengkok, kita tahu bahawa bulatan, okay, panjang bulatan lilitannya adalah 2 pi j. Jadi kalau kita ada satu sudut, okay, sebenarnya ini adalah peratusan ataupun nisbah sebenarnya. Okay, kalau dia ada satu sudut, berapa dia punya panjang sini L. Okay. So kita tahu bahawa satu bulatan 360 darjah, iaitu dia adalah bersama dengan 2 pi j panjangnya. Jadi kalau sudutnya adalah theta, berapa? Okay. So berapa panjangnya L nya? Jadi di sini kita boleh kalau kamu orang tak ingat formula ni, tak pandai pakai formula ni, boleh guna kaedah nisbah di sini ya. Okay, guna kaedah nisbah. Kalau 360 adalah bersama dengan 2 pi j. Ini adalah untuk lilitan bulatan panjang lilitan dia. Jadi kalau sudut theta, berapa dia punya panjang L, panjang lengkok. Ini namanya panjang lengkok Okay, jadi kamu just bahagikan saja terus 360 bagi dengan theta 2 pi j kuasa 2 bagi dengan L. Kita sekarang ni nak cari L, okey. Kerana sebenarnya formula nombor 5 ini panjang lengkok adalah sebenarnya sama dengan apa yang cikgu tulis di sini. Okey, cuma bezanya kedudukan sahaja. Tapi kalau kita ubah susun semua tu, dia tetap formula yang sama. Okey. Cuma sekarang ni cikgu tidak mau tetapkan mesti pakai 5 ini kerana dia adalah bergantung dengan apa yang kamu faham cara pemakaian dia. Nanti kita tengok contoh soalan lah. Selalunya sudut akan diberi, okay, nilai J jejari pun akan diberi dan cuma tinggal nak kita nak tengok L saja, nak cari L. Okay. Sama juga dengan luas sektor. Okay. Luas sektor. Kalau luas sektor, luas bulatan adalah ini ya, pi j kuasa 2. So kalau satu bulatan 360, formula dia adalah pi j kuasa 2. Kalau kita ada sudut pula, berapakah dia punya luas? Pun sama juga, kita boleh bahagikan theta pi j kuasa 2 bagi dengan luas. Okey, gantikan nilai theta, gantikan nilai j, dapatlah hitung nilai luas ini ya. Okey. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okay. So inilah contoh soalan dia. Okey. Inilah contoh soalan SPM, percubaan SPM. Rajah 9 menunjukkan sektor OQPT dan juga ORS dengan pusat yang sama dekat O. OQR dan OTS adalah satu garis lurus dan Q adalah titik tengah. Titik tengah, middle. Okay. Kalau OR adalah, mana OR? Kalau OR dan OS adalah 14 cm, maksudnya sini adalah, kamu orang kena tahu bahawa sini adalah 7 cm, 7 cm, 7 cm, 7 cm. Maksudnya jejari bagi bulatan PQT adalah 7 cm. Jejari bagi bulatan untuk SOR ni adalah 14 cm. Soalannya adalah hitungkan perimeter kawasan yang berlorek. Kerana di sini untuk soalan sukatan geometri ini, dia akan sekali hitung perimeter ataupun lengkok
dan juga luas sektor. Jadi kamu orang kena tahu lah macam mana cara menghitung dia. Okey, first kali mencari perimeter bagi kawasan yang berlorek. So ini adalah kawasan yang berlorek. Kamu tahu ini adalah kawasan yang berlorek. Okey, kawasan yang berlorek sini ya. Cikgu highlightkan di sana. Okey. Panjang inilah yang kamu orang kena cari. Iaitu panjang perimeternya sama dengan kita mula dengan apa ni? QR tambah dengan lengkuk, apa lagi? RS, tambah lagi dengan TS, tambah lagi dengan lengkuk apa ni? Lengkuk QT sana. QT. Kamu orang boleh buat sekaligus ataupun kamu orang nak cari satu persatu dahulu pun boleh. QR dengan TS kita dah dapat lah, iaitu 7. Untuk lengkuk RS di sini kalau kita tengok formulanya tadi, lengkuk, panjang lengkuk bahagi dengan 2 pi J sama dengan sudut bahagi dengan 360. Bagi 360. So, kalau kamu orang tak faham macam mana cara pakai formula ini sebab dah lupa cara pakai, boleh ingat macam ini. Kalau untuk kalau dia adalah 360 adalah formulanya 2 pi J tak ada kuasa 2 pi J. 360 darjah satu bulatan adalah 2 pi J, panjang lilitan bulatan. Jadi kalau sudutnya adalah 120 darjah, kerana ada sudut sini Kalau sudutnya 120 darjah, berapakah panjang RS? Jadi kamu orang terus letaklah 360 bagi 32120 sama dengan 2 pi. Pi di sini adalah 22/7. Gantikan saja, masukkan ke dalam formula. J jari sebab inilah bulatan yang besar. RS dia pakai bulatan yang besar, jadi dia mesti menggunakan jari ini adalah 14 bahagi berapa RS, iaitu panjang lengkuk RS. So seterusnya kamu orang tekanlah kalkulator, dapatlah jawapannya. Yang ini 360 bagi 120 dapatlah 3. Jadi potong-potong 44 darab 2 dapatlah 88 per RS. Seterusnya kita nak cari RS, jangan pula salah pindah di sini 3 dengan kalau kamu orang tak sure, kamu orang ingat shift calculate yang cikgu ajar itu. Tekan shift calculate 3 sama dengan 88 X besar tu. Harap kamu orang masih ingat yang pakai shift calculate tu. So di sini RS sama dengan 88 per 3. Ini tak boleh dibundarkan lagi ataupun dalam titik perpuluhan pun boleh, mana-mana. So 88 per boleh lagi kah? Alamak, habis bateri pula handphone cikgu. Tolong kira siapa 88 per 3 boleh diringkaskan lagi kah? Azmina, tolong. Tak dapat cikgu. Tak dapat so kalau tak dapat biarkanlah. So itu adalah panjang lengkuk RS. 88 per 3. Kemudian kita tengok lengkuk QT pula. Kerana QR sudah settle, RS sudah settle, TS sudah settle, kita nak cari QT. Langkah yang sama, 360 bahagi 120. Cuma sekarang ni jejarinya, kerana dia adalah QT adalah jejarinya adalah 7. Inilah QT. QT. So masih juga 3 sini, tapi di sini saya potong-potong tinggal 44 QT.
So QT adalah 44/3. Okay. So sudah settle, semua sudah ada. Jadi perimeter, okay, QR adalah 7, RS ni tadi ya, RS 88/3, kemudian TS 7 tambah dengan 44/3. Berapa jumlah keseluruhannya? Tolong cikgu kira. So sudah settle. And then kita tengok soalan ni. Ini adalah 6 markah. That's why cikgu mula kita punya kelas tambahan dengan 6 markah ni ya. So di 6 markah tu banyak tu. Dan formula dia pun ada diberi. Sepatutnya kalau boleh jangan salah lah. Ini adalah kawasan yang bolorek. Cikgu sudah padam. Okay. Jadi maksud di sini kita ada panjang lengkok ABC tambah dengan CDE tambah dengan EO tambah dengan OFB tambah dengan AB. Jadi dia memang agak panjang lah sebab kamu ada 3 panjang lengkok yang kamu kena hitung, iaitu panjang lengkok bagi ABC, CDE dan juga BFO di sini ya, BFO. So caranya sama juga. Okay, kalau boleh kamu orang tulis dia punya rangka kerjanya dulu perimeter sama dengan lengkok supaya kamu orang tidak tertinggal mana-mana sisi. A, B, C tambah dengan lengkok C, D, E tambah dengan O, E tambah dengan lengkok B, F, O dan juga tambah dengan A, B. Okay, supaya kamu orang tidak tertinggal mana-mana sisi. Okay, so sekarang ni kita nak tengok lengkok ABC dulu. Okay, lengkok ABC. So kita tahu bahawa lengkok ABC adalah melibatkan separuh bulatan. Separuh bulatan maksudnya sudutnya 180. Okay, 180. Jadi 360 adalah 2 pi j. Okay. Nah, bahagi dengan semi bulatan 180. Okey. So kita nak cari panjang lengkok ABC. Berapakah jari semi bulatan ini? Diberi dalam soalan dikata BFO adalah lengkok bulatan berpusat di A dan E adalah titik tengah bagi OC. Diberi AC adalah 28. AC 28 maksudnya OA di sini. Cikgu guna warna yang tak berapa clear lah. Okey. Maksudnya di sini OA adalah 14. Sini pun 14. Okey. Jadi kalau E adalah titik tengah, maka di sini 7 cm. And then ada satu lagi di sini pun 7 cm. Ada faham Okey, jadi untuk ABC, semi bulatan ABC, jari ini adalah sama dengan 14. 2 pi di sini dia pakai 22/7. J dia pakai 14 bahagi dengan A, B, C. Ya, ini kalau kamu orang pandai tekan shift calculate, boleh terus dapat jawapan tu sebenarnya. Okey, kerana ini kita tahu bahawa 2 sama dengan potong-potong tinggal 2 ini 44 88 A, B, C. And then ini potong, ini naik jadi ABC sama dengan 44 cm. Okey, settle untuk settle untuk panjang lengkok ABC. Boleh Hezron? Boleh je, boleh. Boleh ya? Ya.
Okey, so ABC adalah 44 cm. Okey, sekarang ni cikgu nak akan orang cuba pula, kerana nanti dia akan potong 360 bahagi 180, 22 per 7, lepas tu jejari 3.5, and then iaitu CDE. So sama dengan 2. Sini bila dipotong ini akan menjadi apa ni? 22. 22. So CDE sama dengan 11. Okey, mungkin ada silap kira mana-mana lah tu. So itu panjang CDE tambah dengan OE. OE kita tahu 7 cm. Okey. Tambah lagi dengan panjang lengkok BFO. BFO. So ini kalau kita buat satu garisan di sini, extra line di sini, maka ini sebenarnya adalah segitiga sama sisi. Ya, satu segitiga sama sisi, maka ini adalah sebenarnya 60 darjah. Okay, dia membentuk satu segitiga di sana. Segitiga sama sisi. Okey. Jadi sudut untuk BFO adalah 60 darjah. 60 darjah. So, kamu orang cuba hitung. Iaitu 360. Oh, tak nampak. Apa-apa. 360 pun tak nampak. 360 bahagi 60, 2 pi, J nya adalah 14 Lepas tu iaitu BFO. Ada yang sudah hitung berapa dia punya panjang lengkok BFO lah? .67 ke cikgu? Tak tahu, cikgu tak hitung. 88 bahagi 6. Ni kan 14.67. 14.67. Okay, so BFO 14.67 tambah dengan AB. AB tadi adalah 14, maka dapatlah jumlah keseluruhan perimeter 55, 62, 76, 90. So cara menghitung luas pun sama juga sebenarnya. Okey. Cuma formula je saja berubah. Kalau tadi tu 2 pi j, sekarang ni pi j 2 pula dia. Caranya adalah tetap sama. Okey. 360. Okey, untuk soalan B ni 360 bahagi dengan sudut. Sorry. Kalau satu bulatan 360, luasnya adalah sama dengan pi j 2 ataupun kuasa 2. Bahagi dengan sudut, bahagi dengan dia punya luas, ataupun kita panggil sebagai luas sektor. Okey, luas sektor. Jadi kamu orang kena tahulah bila diberi ataupun disuruh mencari luas sektor bagi contohnya situasi ini, iaitu cari luas seluruh rajah itu. Ni tengok seluruh rajah itu. Okey. So sekarang ni bila kita nak cari untuk bulatan PQT, tak ada masalah nak cari kerana di sini kamu orang fikir bahawa nanti bila kita dapat cari bulatan, lepas tu tambah lagi dengan RS, lepas tu tolak lagi dengan QOT. So untuk luas rajah, okey, kamu orang kena ingat di sini luas berlorek tambah dengan luas bulatan. Okey, luas lorek, luas berlorek
tambah dengan luas bulatan. Kalau bulatan ini kita tahu bahawa bulatan ini sedang saja, iaitu pi j kuasa 2 terus ganti. Okey, terus ganti. Ya, cuma masalahnya di sini adalah untuk luas berlorek, kerana nanti bila kita hitung luas berlorek, kalau kita nak hitung ini, nanti kita akan terhitung sekali dengan yang putih ini. Okey. Maksud cikgu adalah kalau kita nak hitung kawasan yang ini ya, cikgu padam ni dulu. Kalau kita nak hitung kawasan ini ya, kan ini namanya luas sektor. Kan, luas sektor. Ini namanya luas sektor. Kalau kita hitung luas sektor ini, nanti kita akan terhitung sekali lagi kawasan putih itu. Okey. Jadi harap kamu orang boleh nampak, bila kita hitung luas yang berwarna oranye ini, nanti kita kena tolak dengan yang berwarna putih ini. Yang warna putih ni kita kena tolak sekali lagi. Okey, kita kena tolak sekali lagi. So dia ada, ini adalah salah satu cara dia. Ataupun okey, ataupun kalau untuk kalau saya tidak mau ada tolak-tolak ni ya, luas oranye tolak dengan luas biru. Jadi untuk senang, saya akan buat macam ini, iaitu luas yang berwarna purple ini saya tambahkan dengan luas yang berwarna pink ini. Lagi senanglah. Okey, lagi senang. Kerana di sini sudut sini, okey, yang berwarna purple ini kita tahu sudut di sana adalah baki kepada 120 adalah bersama dengan 240. Di sini yang maksud cikgu ini ya. Cikgu tukar dulu pen. Kerana ini adalah 240. Nanti kita tambahkan sektor 240 dengan yang baki RS tu. Jadi maksudnya di sini, selain daripada guna kaedah ini, cikgu juga boleh guna kaedah yang kedua. Okey. So untuk luas sektor ini yang cikgu highlightkan dengan warna purple ini. Okey, kalau kita tahu bahawa cikgu nak padam ini pun susah, nanti nak send file ini dalam grup. Ini untuk ni ya, cikgu nak pakai ruang sini. So kalau kita tahu bahawa 360 adalah mewakili pi j kuasa 2. So kalau adalah 240, dia adalah untuk luas sektor sektor apa tadi tu, iaitu QPT ya. QPT. 360 bahagi 240 pi, jari-jarinya adalah 7 cm. Okey, 7 cm Cuba lupa nak tukar ini. 22/7 darab dengan 7 cm kuasa 2 bahagi sektor QPT. So berapakah luas bagi sektor QPT? 0.67. Okey. So 360 adalah untuk satu bulatan pi j kuasa 2 bahagi sudutnya, sudut ROS, sektor ROS. So tinggal ganti dia punya ni saja, ganti nilai. Nilai J adalah 14 cm bukan 7, kerana jari ni yang berwarna oranye. So ini 360 60 pi 14 kuasa 2 lupa pula tukar ni. 22/7
Jadi sektor ROS. Sama cikgu. Okey, so luas Raja. Kita just tambahkan saja. Okey, so dapat 205 point ini 2 jadi 3 4 cm kuasa 2. So itu adalah dia punya luas nampak macam rumit sedikit lah, tapi kalau kamu orang dah faham cara hitung dia, senang-senang tu dapat 6 markah. Jangan biarkan dalam soalan ini kosong dalam SPM. Cubalah apply formula dia tu, mana tahu ada part yang boleh sangkut dapat markah ke. Okey, so itu adalah luas untuk soalan 1. Luas sektor. Okey, nanti cikgu akan send file ni dalam grup dia bagi yang tak sempat salin tu Okay. Dan luas ni soalan 2 dia. Okey. Luas dalam sentimeter kuasa 2 kawasan berlorek pula ni. So maksudnya di sini untuk kita menghitung kawasan berlorek, maka kawasan berlorek ni type yang bagus ni, tulisan buruk ni. So luas kawasan berlorek. Okay. So macam mana kita nak cari luas kawasan berlorek adalah luas semi bulatan. Kita mesti tolak dengan luas semi bulatan apa ni, ABC, tolak lagi dengan luas semi bulatan CDE, tolak lagi dengan luas sektor ABFO. Okay, so ini adalah dia punya langkah kerja yang kita kena cari. Okey, luas bulatan semi bulatan ABC. So kalau satu bulatan 360 darjah, semi bulatan 180. Okey, kalau 360 tadi adalah pi j kuasa 2 bagi dengan ABC. Okey, so the restnya ganti sahaja. Pi 22/7 jejari 14 kuasa 2 bagi dengan ABC. So jadi tekan shift calculate. Okey, kena mahir tekan shift calculate tak? Okey, kena mahir tekan shift calculate. 308. Okey, itu adalah semi bulatan ABC. Semi bulatan CDE 360 bagi 180 pi j kuasa 2, iaitu semi bulatan CDE. Kita gantikan jejari ini adalah 3.5 kuasa 2 19.25. Okey, CDE 19.25. Okay, next, iaitu sektor ABFO 360, sudutnya 60, pi j kuasa 2, iaitu ABFO. So ABFO iaitu 14. Seratus 2.67. 102.67. Jadi 186.08. 186.08.